Okey, nak jadi YouTuber yang berjaya, kemahiran paling penting utama adalah dari segi pemilihan topik, tajuk. Sejauh mana kita memerhati masyarakat, memerhati apa yang berlaku dalam dunia kita, persekitaran kita sekarang. Dan ia berkait rapat juga dengan kemahiran macam mana kita nak visualize video tu. Macam mana kita nak intro, kita nak buat pertengahan dan juga closing. Kemudian dari segi editing, itu dah ada kena skill juga, kemahiran macam mana kita nak menjadikan audience akan stay setia daripada awal sampai habis. Itulah kemahiran yang paling penting juga, macam mana seorang YouTuber ni nak menjadikan konten dia up. Tak semestinya daripada segi konten tu, tapi di balik konten tu, macam mana dia nak buat tag, dia nak buat thumbnail tahu kan? Look, dia gambar tu. Macam mana dia nak create thumbnail pun penting lah. Look, dekat thumbnail tu kita boleh letak tajuk kan. Tajuk dekat thumbnail tu pun penting. So kemahiran kena ada. Okay, next one. Cara atau teknik yang anda buat untuk pujuk penonton untuk subscribe ke channel. Cara kita nak pujuk orang untuk subscribe kan. Cara you sendiri. Cara kita. Okey. Cara kita bukan, sebenarnya dia ada cara dia. Macam orang kata, kita tak perlu pun cakap macam menyuruh. Jom, apa kata, contoh skrip kita, apa kata kita tekan butang subscribe dan notifikasi di bawah ini kan. Ada setengah pendapat kata tak perlu cakap sebab dari segi psikologi, dari segi psikologi, ada setengah manusia yang bila mana kita menyuruh, dia akan buat, dia tak akan buat. Dia akan buat dengan seikhlas hati kalau konten tu best, konten tu meletup. Dia akan subscribe dengan sendirinya. Dan dari segi psikologi pula bila orang tengok kita punya jumlah subscriber dia, that's why kita nak capai 1 juta. Sebab 1 juta tu, macam mana kita kata, macam title kita lah, macam Datuk lah. Macam manusia Datuk. Macam Tan Sri. Macam Tan Sri manusia. Tapi kalau YouTube, subscriber tu sendiri, orang akan subscribe, 1 juta tu, boom, subscribe. Dia akan secara sekelip mata, dia akan tekan juga subscribe sebab ada 1 juta ni. Faham tak, Lu? Okay, misal kata kita ada macam 13 subscriber je. Ni baru ni, tak payah subscribe lagi lah. Orang tengok benda tu dulu. Tapi bila dah tengok konten, konten meletup. Tapi ni mesti baru ni, akan meletup ni. Channel ni akan meletup ni tahun depan kan. Dia akan subscribe. Itu dia. Berdasarkan pada konten, macam thumbnail pun memainkan peranan, dan juga dia punya subscriber. Dia kat YouTube tu, dia ada satu option, sama ada kita nak appear the viewers ataupun kita tak nak. Maksudnya orang tak tahu pun subscriber kita berapa. Ada? Macam Budi sendiri, how do you pujuk dari segi intro kita dah cakap. Okey, sebelum kita meneruskan video ini, apa kata yang belum lagi subscribe, itu cakap secara biasa lah, macam cakap jugalah kan. Dan last kali, terima kasih kepada semua yang sudi menonton daripada awal sampai habis. Yang belum lagi subscribe, apa kata tolonglah Budi subscribe, sebab selepas ni mungkin akan ada lagi konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Macam tu, contoh itu je lah skrip kita, daripada intro dan closing. Alright. Next, cara yang menurut anda paling berkesan untuk berkomunikasi dengan penonton dalam video anda. Cara, sebab konten Budi berita kan, dia tak boleh cara penyampaian yang santai. Dia kadang-kadang sebab
benda ni melibatkan fakta, satu hal. Kita tak boleh macam menghuraikan dengan keadaan yang macam secara natural. Bagi saya lah. Faham tak Lu? Bila kita bercakap pasal fakta, title, orang apa semua, nak tak nak kena ada benda kat depan kita sebagai guideline. Apa tadi? Ada prompter sebab kita nak baca secara apa tadi soalan dia? Lupa dah. Cara paling berkesan untuk communicate dengan viewer. Satu lagi, kita kena ada lawak lalu. Sebagai seorang YouTuber kena cara entertainment. Sebab orang tengah-tengah musim PKP pula kan, dia nak mencari satu alternatif tempat di mana dia nak mendapat, selain dapat info, dia nak hiburan. So kita ni nak kena cari satu angle-angle berapa benda yang berkaitan dengan penyampaian kita, isi kita tu, dengan buat lawak sikit. Sikit tak banyak. Takut dia orang lari kan. Macam sikit je 2-3 patah perkataan, tapi orang still dengan berita tu, cuma orang akan ketawa. Oh, betul juga. Banyak benda yang melucukan lah, benda-benda yang macam misal katalah topik di mana kerajaan hari tu kata tak nak PKP, tak nak buat PKP, tiba-tiba buat PKP. Macam tu. Ataupun mungkin lepas PKP apa lagi? Sampailah Pak Jamil mampus. Macam tu kan. Kita ambil skrip-skrip yang macam tu. So benda tu orang penting lah sebab dia berkaitan pada durasi lah. Dia macam durasi yang paling ideal untuk YouTube adalah 5 minit. Selepas 5 minit, betul. Mengikut kajian, lepas 5 minit, 5 minit tu maksimum lu. Lepas 5 minit, orang macam bosan lah kan. Lepas 5 minit tu kira macam dah. Next. Macam orang kita. Habis drama kan? Drama panjang. Drama lain cerita. Kalau dari segi drama pun sama sebenarnya. Tengok pada konten tu. Kalau drama tu, konten tu menarik, orang akan menonton sampai habis. Kalau berita dia tak boleh meleret-leret. Kadang-kadang dia orang akan cakap sendiri dekat komen. Meleret-leret lah. Kadang-kadang mengulangi benda yang sama. Dia tak nak. Dia macam nak padat dan ringkas. Macam kerena dia tengok pada konten. Tapi sekejap, satu lagi. Tapi YouTube dia nak video kita lebih daripada 10 minit. Macam 12 minit, 13 minit. Sebenarnya YouTube dia nak orang stay juga. Orang stay dengan macam kita video tu, kalau boleh jangan skip. Kan ada iklan-iklan dekat tengah-tengah kan. Dia, walaupun macam tu dia nak stay juga.